Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Kita live di band Sati Tulang hari ni. So topik dia hari ni, kalau anda berniaga ataupun ada kawan-kawan yang berniaga, yang kawan-kawan berniaga, anda boleh tag dan mention. Hari ni kita nak sembang-sembang santai tentang suara-suara orang berniaga hari ni. Okey, so hari ni hari kedua PKP 3.0 diperketatkan. Kalau keadaan sekarang hari ni hujan renyai. Tadi hujan renyai-renyai je, ni nampak macam dah berhenti dah. So tapi okey. Sekejap saya tengok dekat luar sekejap. Tengok kat luar. Hujan ni tak? Hujan ni? Hujan rintik-rintik. So hujan rintik-rintik. Sekarang ni kalau dekat keadaan di luar tu hujan rintik-rintik. Okey, perniagaan kita daripada pukul, kita bermula dalam pukul 3 petang sampai ke 8 malam. Sekarang ni bila SOP 8 sampai 8 malam, kita strict sampai 8 malam. Tapi walau bagaimanapun kita minta, that's why hari ni kita nak kumpulkan peniaga-peniaga. Kalau you berniaga, try komen dulu pasal saya tengok tak ada komen naik. Ya, ada komen naik? Komen sikit. Pasal tak nampak komen naik. Tak ada orang. Saya tengah share. Pasal hari ni kalau kita nak tengok, kita berniaga dalam ni, okey, kita berniaga ni, kita biar kita bersama-sama satu hati, kita nak tengok suara berniaga. So kalau anda berniaga apa saja produk, tak kisahlah, walaupun produk anda sama sate macam saya ke, you berniaga burger ke, you berniaga air tebu ke, you berniaga apa ke, anda boleh share, anda boleh mention, anda boleh say hi kat situ, bagi tahu nama anda siapa, berniaga apa, anda berniaga apa, kalau begitu anda berniaga kat mana. So tak apa, kita sama-sama insya-Allah dalam program, dalam saya setiap petang saya akan live. Tak banyak, sikit kita dapat membantu kawan-kawan kita berniaga. Of course dalam berniaga kita promote untuk perniagaan kita. Tapi dalam masa yang sama, insya-Allah kita pun akan cuba promote juga untuk kawan-kawan lain punya berniaga. Walaupun perniagaan anda perniagaan yang sama macam saya, insya-Allah, pasal kita yakin dalam berniaga ni rezeki tu hak Allah. Jangan risau, kita berniaga, rezeki Allah dah bagi. Ya? Rezeki Allah dah bagi. Jangan risau, rezeki dah ada dah. So tak ada istilah curi rezeki saya curi rezeki anda. Jangan. So bila dalam kita tidak mau ada satu konsep dalam kita berniaga ni, ada konsep orang kata apa? Berdengki-dengki. Oh, dia ni aku berniaga sate, dia berniaga sate. Apa hal aku nak tengok, aku nak cerita, nak promote dia punya berniaga. Apa hal aku nak berkawan dengan dia? So ini sebenarnya totally wrong. Kalau hari ini kita bersama, biarlah anda, kalau anda rezeki anda pada hari ini, itu rezeki anda. No problem. Kita sama-sama promote, kita kena unite dekat sini. Dan kita nak dapatkan apa, kalau ramai peniaga bersama-sama kita hari ini, kita dapat suara peniaga. Itu yang penting. Kita nak suara peniaga, apa yang nakkan. Kod saya, Chok sendiri. Kita nak minta pada, kita cuba war-warkan untuk minta, bila kalau boleh biarlah tinggi sikit. Waktu perniagaan tu tinggi sikit. Rupanya saya seorang je, yang lain semua seronok pukul 8 malam. Kalau seronok, okeylah. Jadi kalau kata ramai itu, mungkin hari ni, kalau ramai yang apa, mungkin hari ni, orang kata apa, suara tu bila dah ramai, insya-Allah manalah tahu usaha kita. Usaha kita, suara kita mungkin didengar. Kalau dapat dinaikkan sedikit waktu menjaga dengan cara delivery, yalah, kita tak minta. Dalam keadaan sekarang kita pun tak minta untuk dine in. Dalam keadaan sekarang kita pun bagus tindakan kerajaan untuk menghalang orang dine in. Walaupun bila tidak dine in, banyak perniagaan terjejas. Bila tak dine in, macam saya menjaga sate, bila orang tak dine in, orang tak boleh nak makan bersama keluarga, orang tak boleh nak bersantai. Jadi memang ada penurunan. Kita tak nafikan memang ada penurunan jualan dekat situ. Tetapi
kita kena adil juga. Kita kena adil juga dalam meminta sesuatu. Dalam keadaan kes macam ni punya meningkat, kita tengok hari ni berapa 7,000 lebih. Okey. Dah ambil apa burger? Bang? Burger dah ambil tak? Okey. Dalam 7,000 lebih dan sebagainya hari ni, jadi bahaya benda kalau kita open untuk dine in, jadi kat situ orang penungguk, penjarakan sosial itu apa? Penjarakan sosial pun tak terjaga. Bila dah anda sendiri faham, saya sendiri faham, kalau dah berlungguk tu memang tak ada lah cerita dia. Mungkin kalau kereta polis lalu tu mungkin ada penjarakan sosial. Kalau time kereta polis lalu lah. Time kereta polis tak lalu, tak ada penjarakan sosial. Jadi kita faham benda tu, jadi kita setuju untuk tidak dine in, untuk tidak boleh dine in, ini kita setuju. Cuma kita try request, kita minta, kerja kita minta, kita bukannya melawan, tapi kita minta, bukan menidakkan undang-undang, tapi kita minta. Kita suarakan kalau boleh naikkan sampai pukul 10 ataupun pukul 12, tapi dengan cara take away sahaja. Maknanya bila take away ni tiada penjara, maknanya dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tak boleh dine in, anda tak boleh duduk rapat-rapat, anda mesti jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Boleh je, tulis komen sikit. Tengok kita, dekat saya punya live ni tak masuk lagi lah komen. Dekat saya punya live ni tak masuk lagi komen. Kalau boleh ada yang orang boleh komen, komen sikit, pasal saya takut nanti ada yang komen tapi saya tak nampak. Ngah tolong ambil handphone putih dia. Okey dah naik dah. Assalamualaikum. Okey, ada komen. Jadi, okey, try lah komen-komen. Kalau siapa berniaga yang tengok live ni, tolong share-sharekan sikit. Kalau siapa yang live, siapa yang berniaga juga, tak kisah anda berniaga apa, boleh tak perkenalkan diri, nama anda siapa, berniaga apa, di mana. So kalau boleh kita sama-sama, kita try sama-sama, kita promote anda berniaga apa. Jadi dalam live saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini peniaga ke? Abang berniaga. Kalau ada berniaga, abang tulis abang berniaga apa. Tapi kalau tak ada berniaga, abang try share, abang mention kawan-kawan abang yang berniaga. Jadi kita sama-sama, kita nak hari ni suara-suara peniaga. Tapi yang pelanggan yang tidak berniaga pun hari ni pun boleh mention kawan-kawan. Mungkin ada pandangan-pandangan untuk orang-orang daripada rakan-rakan yang bukan berniaga, daripada pelanggan. Perlukah hari ni kita minta kerajaan untuk naikkan waktu operasi perniagaan? Okey, waktu Abang Songkok ni dia menjaga, dia ni pakar dalam membuat laksam. Abang Songkok ni dia pakar buat laksam. Okey, pakar buat laksam. Dia bisnes dia bubur ayam bakar. Betul tak abang? Betul tak betul? Bubur ayam bakar dan laksam. So dia bisnes, dia ada outlet di Danau Kota, Abang Songkok ni. Dan juga dia buka ejen. Dia ada buka ejen, siapa ejen ataupun ada gerai, ataupun nak menjaga secara online atau nak menjaga secara COD untuk dapatkan laksam power by Bang Songkok. Ada laksam power, laksam bubur nasi ayam panggang. So anda boleh, yang tak berniaga, yang tak berniaga lagi, anda boleh create, anda boleh, kita tengok sini Bang Songkok ni. Anda boleh, saya try pinkan pula. Saya try pinkan sekejap dia punya komen ni. Okey, laksam dan bubur ayam panggang. So FB Insta dia okey. Okey, saya komen sikit. FB dia hari ni kita pin FB. Anda boleh tengok Bang Songkok punya FB. Bang Songkok punya FB, Insta tetap boleh tengok Bang Songkok. Anda boleh dapat. Maknanya kalau anda nak berniaga, anda nak tambah produk anda dah sedia berniaga, tapi anda nak tambah produk, anda nak jual laksam ataupun nasi bubur ayam panggang. Jadi kalau anda nak tambah produk, anda boleh hubungi Abang Songkok. Kas and Ismail. Kas and Ismail saya dari mana? Okey, Kas and Ismail.
Katanya, jap. Salam, moga murah rezeki kita semua hari ni. Berniaga masakan panas memang bercabar saat. Betul kak? Saya doakan akak. Akak berniaga kat mana kak? Ni betul kak? Akak ke? Abang ke macam mana? Berniaga kat mana? Saya berniaga masakan panas. Memang bercabar saat ni. Yelah, pasal masakan panas hari ni. Bila cerita tentang masakan panas, yelah orang kadang-kadang kenalah malam lepas isyak baru nak makan kan. Malam lepas isyak baru nak makan. Bila pukul 8 hari ni, bila tutup pukul 8 hari ni, jadi memang susah sikit. Tapi macam mana pun tuan-tuan, kalau ada perniagaan, okey tak kak kalau kata hari ni kita pakat lah, kita pakat suara, kita share kita suara. Kau cakap, oh Kas and Ismail ini semalam saya jumpa kak ni bila saya kat Coket. Dia ni toke Amir apa? Sup belut. Dia Amir Tom Yam dekat area Singgang tu, kat Coket tu depan apa tu. Memang sedap lah. Saya dulu kalau sebelum PKP tu, itu di antara tempat pot saya melepak lah. Tapi saya tak kenal toke dia. Masa tu saya tak kenal. Boleh dikatakan setiap 2 hari ke saya akan melepak kat sana dengan kawan-kawan. Akan makan sup belut dia, belut goreng dia. Memang best. Memang best. Saya pernah bawa orang tak makan belut. Itu belut ni kadang-kadang tak semua orang, bukan kadang-kadang, memang tak semua orang makan. Kadang dia geli pasal apa. Tapi saya pernah kena kawan saya cakap saya buat try belut goreng masa tu. Saya bawa kawan saya makan. Okey? Saya bawa kawan saya makan kat sana, saya cakap makan dulu. Dengan apa? Lepas dia makan saya beritahu, sebenarnya ini belut. Lepas belut rupa-rupa, lepas tu langsung dia jadi hantu belut. Memang tak ada rasa hanyir ni apa. Kalau you tengok daripada seekor belut tu dipotong-potong, mungkin anda takut pasal dibentuk dia macam ular. Tapi serius sedap. Amir punya apa, akak ni punya apa, memang sedap. So saya menyokong dan menyeru kerajaan benarkan kami peniaga penjaja buka sampai 12 malam dengan SOP ketat. Maknanya no dine in. Tak apa, tak boleh dine in pun tak apa, tapi boleh tapa, boleh take away dan sebagainya. Betul kak? InsyaAllah kak, nampak itu peniaga kedai Tom Yam. Jadi bila pukul 8 ni sebenarnya, pukul 8 ni adalah peniaga baru nak mula. Perniagaan baru nak mula. Biasanya lepas, kalau macam sate pun lepas maghrib dalam 7.30, dalam 7.30, 7.45 baru orang start order. Pasal orang nak beli tu untuk makan malam. Dia nak makan bersama keluarga dia take away dan sebagainya. Tak apa. Dan kalau makanan panas biasanya lepas isyak, orang baru nak makan, beli tom yam ke, beli sup ekor ke, beli paprik ke, beli apa. Itulah kita pun hari ni kita harap-harapkan kerajaan. Memang hari-hari saya live, saya cakap benda yang sama. Ada juga kadang-kadang tu yang tak, rakyat pun takut nak dine in sebenarnya. So biarlah take away pun. Bukalah sampai 12 malam. Ini permintaan daripada pengusaha kedai masakan panas, kedai tom yam, kedai sup belut. Betul, kita pun, dan kalau nak untuk buka untuk dine in, kita pun tak bersetujulah dalam keadaan sekarang. Kita pun takut juga. Bukan anda, kita bukan memikirkan duit semata-mata. Kita pun takut kalau kena COVID, kalau kena terjangkit dan sebagainya. Kalau kena kuarantin 2 minggu dan sebagainya, kedai langsung tak boleh buka. Dan dia membahayakan kepada orang lain. Jadi kita ambil jalan tengah, jalan yang terbaik. Kita minta kalau boleh ni, biar kerajaan panjangkan waktu tempoh berniaga cuma untuk dine in. Ataupun kalau rasa mungkin dia tak bagi orang keluar berpeleseran, dia tak bawa orang jalan jam dan sebagainya, mungkin kita boleh request maknanya untuk beli boleh through kita boleh through untuk delivery sahaja. Pasal sekarang ni delivery pun ramai. Lalamove ada, GrabFood ada, Foodpanda ada. Tapi kalau orang kata nak beli direct, call direct, kita boleh arrangekan dengan Lalamove dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau based on rider saja, penggunaan rider, perkhidmatan rider ni digunakan, tak akan saya yakin benda ini tak akan jadi kesesakan. Dan SOP yang apa pun kita boleh sama-sama jaga.
Maknanya tuan punya kedai pun jaga, tuan punya gerai pun jaga, rider pun jaga, supaya semua sekali selamat. That's why hari ni kalau pukul 8 malam ni, ada yang komplain dalam tu, alah bersyukurlah pukul 8 malam pun dah boleh buka, daripada tak boleh buka berniaga. Betul, bersyukur. Saya setuju dengan statement orang suruh kita bersyukur, boleh berniaga sampai 8 malam, daripada berniaga pun tak apa. Bersyukur betul. Tetapi bila anda bukan anda, kalau macam tu, konteks tu dalam definisi bersyukur tu kena betul. Gia Azida Mustafa, setuju YB Ben, insya-Allah. Dia kena kita bersyukur tu bagus. Tetapi bukan bermakna bersyukur dan tak buat apa-apa. Supaya macam kita berniaga, hari ni kita berniaga, tiba-tiba dapat RM50 saja. RM50 itulah rezeki kita. Tak apa, kita syukur. Itu rezeki kita, kita syukurlah kita dapat RM50. Jangan merungut, jangan marah-marahkan hujan, jangan apalah hujan turun lebat-lebat semua. Bersyukur, tetapi bukan bermakna bersyukur tak buat apa-apa. Kita bersyukur tapi kita perbaiki. Mungkin hari ni kita dapat, kalau dapat sampai pukul, tak dapat sampai pukul 12, dapat sampai pukul 10 dulu pun okey, tengok. Kalau SOP okey, semua jaga SOP, rider jaga SOP, pengusaha jaga SOP dan sebagainya, mungkin boleh dinaikkan lagi. Bukan bermakna kalau tak bersyukur. Bersyukur, kalau kita bersyukur tak boleh cakap apa-apa. Kalau you bersyukur tak boleh minta apa-apa. Dalam Islam pun kita juga berdoa, kita kena bersyukur atas apa yang ada. Hari ni kita berniaga dapat RM50, dapat RM30, kita syukur. Bila kita bersyukur, hati kita tenang. Dan kita nanti doa lagi pada ya Allah, ya Tuhanku, permurahkanlah rezekiku, permudahkanlah setiap urusan aku. Tambah baiklah kalau boleh. Ya Allah, bukakanlah hati orang yang pelanggan-pelanggan ni untuk membeli kat kedai aku, membeli kat kedai kawan aku, membeli kat... Minta. Adakah dengan aku berminta kepada Allah tu, aku minta, aku berdoa tu, orang panggil tak bersyukur? Ini konteks tak bersyukur ini kadang-kadang disalah artikan. Oh, bila bersyukur you tak boleh minta apa-apa. Maknanya enough is enough. Mana punya definisi dia pakai? Tapi tak apalah, saya tak marahkan dia. Cuma dalam live ni, saya nak terangkan kenapa kita minta situasi itu lebih baik. Daripada pukul 8 malam bersyukur, terima kasih, betul bersyukur. Kita minta pergi jadi 10. Dapat pergi 10, kalau everything okay, kita minta pada 12 malam, tapi dengan jaga, kita sama-sama jaga. Pihak penguatkuasaan jaga, yang pengusaha jaga, rider pun jaga, semua orang jaga SOP. Dan awareness tu kita kena selalu ada. Kena kesedaran tentang menjaga SOP ni kena selalu tinggi. Itu kerjasama. Cuma kita boleh mengelakkan dine in. Orang duduk berpeleseran, orang duduk berlepak-lepak dengan kawan-kawan. Yang tu susah kita nak jaga dine in. Yang tu susah. Kalau orang dah melepak-lepak ni, dah melepak dengan kawan-kawan, pertama sekali bila dah duduk melepak ke meja tu, dah 6-7 orang, kita tegur, bang, tolong jarak sikit bang. Kita pula kena marah balik. Abang tak puas hati pasal apa? Dia kata. Kan? Ni siap tanya abang tak puas hati pasal apa? Tegur-tegur ni. Nak bertumbuk ke? Dia tak ajak kita bertumbuk pula. Itu kadang-kadang. Tapi betul lah, dine-in dah tak usah. Dah betul lah tu. Dah betul. Kita setuju. Dine-in sekarang ni dalam 7,000 lebih ni angka, tak setuju. Dah setuju ngam lah tu. Betul kan? Cuma susah kita nak tegur pelanggan. Kadang-kadang kalau dia dah duduk melepak bersama-sama tu, yang boleh tegur polis je. Kita tegur, kita kena marah balik. Okey? Itulah. Yang tak jaga sekelintir, kami jadi manusia. Betul. Tapi itu kita minta lah. Mungkin ada sebab dia buat. Cuma kita hari ni kita terus minta dengan cara baik. Bukan kita lawan, bukan kita ajak merusuh, bukan kita ajak berdemonstrasi, tidak. Maknanya hari kita sampaikan. InsyaAllah kalau terus menerus istiqamah kita dalam kita cuba sampaikan mesej yang baik, mesej yang betul, InsyaAllah izin Allah. Mana tahu anda share dekat sini, anda share dalam di wall anda, di page, mungkin mesej tu akan sampai.
Dan apabila berlaku perubahan macam ini, bukan saya saja yang dapat impak dia. Bukan saya saja yang dapat impak dia. Bila berlaku perubahan macam ni, semua orang akan terima orang kata positif punya penghasilan yang positif. Bila dapat, kalau anda kata dinaikkan sampai pukul 10, dinaikkan sampai pukul 12, tapi dengan cara take away ataupun dengan cara delivery service saja, semua orang berniaga. Tak kisah anda berniaga apa, burger ke, anda berniaga caketiau ke, anda berniaga kedai makan ke, anda berniaga taco ke, anda berniaga apalah perniagaan anda, kalau waktu operasi ini ditingkatkan dengan SOP orang okey, dengan SOP yang ketat, insya-Allah semua akan dapat hasil. Dan yang kesian juga, kadang-kadang pukul 8 orang bujang baru nak beli, tiba-tiba dah kena apa, dah tutup. Jadi bukan marah. Ini bukan marah, ini permintaan. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang pukul 8 orang balik kerja, pukul 7 orang balik nak mandi-mandi, lepas maghrib baru nak cari. Keluar lepas maghrib, kedai pun tutup. Itu yang keluar apa? Pantun tu pergi ke kedai membeli sate, kedai tutup. Jadi mintalah PIN pemantau, tanya peniaga-peniaga, hayati keluhan kami ni, betul. So kalau boleh bukan setakat kita nak cerita tim pemantau je. Kalau boleh kat sini persatuan penjaja ke, ataupun orang-orang yang ada persatuan-persatuan ni, apabila ada SOP ataupun ada apa-apa sekatan. Sebelum ini pasal kita minta ini, pasal ada perbincangan sebelum ini, Perdana Menteri cakap sebelum dia membuat keputusan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, dia berbincang dengan Zoom dan sebagainya dengan kepala-kepala industri. Maknanya tauke-tauke ini mungkin dia ada persatuan kilang-kilang ke, persatuan pengusaha pasaraya ataupun pengusaha. Maksudnya ada satu perbincangan yang dia buat. Ada satu perbincangan yang telah dijalankan dan benda tu realiti terjadi. Cuma dia tertinggal wakil daripada penjaja-penjaja, peniaga-peniaga kecil macam kita. Peniaga-peniaga kedai makan, peniaga-peniaga gerai penjaja ni. Mungkin boleh selepas ini diselitkan wakil persatuan ke, wakil penjaja ataupun yang wakil persatuan yang boleh orang kata apa, mewakili penjaja-penjaja ni, suara penjaja-penjaja, apa yang kita nak request. Kita minta itu. Jadi satu cara lagi macam akak ni minta, dia kata ambil random dari peniaga, tanya kami. Mungkin ada satu penguasa ke, abang polis ke, ataupun MKN ke, tanya apa pendapat. Boleh random pun boleh daripada pergi ke gerai-gerai, apa yang kita perlu perbaiki. Pasal dalam keadaan ini kita nak satu, orang kata, menang-menang. Kita menang melawan, yang paling penting kita menang melawan penularan COVID ni. Yang kedua, rakyat tak sengsara, ekonomi masih berjalan walaupun tidak serancak sebelum kehadiran COVID ini. Maknanya rakyat itu dia terbahagi dari yang besar sampailah yang kecil. Makna tak ada ketinggalan. Tak ada istilah kami, pandangan kami tidak digunakan. Tak ada pandangan kami yang tak dengar. Ini kita dengar cerita orang-orang besar, tokoh-tokoh konolah kilang dia besar, kerajaan bagi dia, dengar cerita dia. Kami yang kecil ini, yang menjaga tepi jalan, yang kedai makan,
Adakah suara kami ini perlu diketepikan? Dan nanti orang tanya saya bercakap tak pakai mask. Saya ni dalam kedai saya, duduk seorang-seorang, ya. Tak ada mask. Kalau saya keluar, saya akan pakai mask. Ini dalam kedai saya duduk seorang-seorang. Tu kat depan tu customer tu, jauh kat depan tu. Tu customer jauh kat depan tu. Saya duduk seorang-seorang dekat di dalam kedai saya ni. Jadi saya bercakap seorang-seorang, jadi tak pakai mask. Nanti ada pula, ada yang komen tu, awak bercakap pun tak pakai mask. Takkan dalam toilet aku nak bercakap pakai mask? Yang pakai mask ni bila duduk dekat tempat orang ramai. Ini dalam kedai duduk seorang-seorang pakai mask. Baik aku suruh aku pakai topeng Ultraman ataupun Iron Man yang beli tu, yang tutup gitu tu. Kan? Jadi dalam lokasi saya ni, nampak tu. Saya dalam kedai saya, maka saya tak cakap. Jadi kita nak. Tadi ada kata daripada saudara Rashid kita. Dia kata, saudara Rashid, apa kata saudara saya nak baca sikit. Sekejap. Dah banyak komen ni. Okey, saudara Rashid kita kata apa? Sebelum tu, sebentar tu bolehlah share-share sikit. Kan? Dia kata kerajaan kena cari apa? Kerajaan kena cari jalan penyelesaian, bukan cari salah peniaga kecil. Betul. Apa yang kita rasa hari ni, yang kita rasa hari ni, macam masing-masing kita rasalah. Mungkin kerajaan tak boleh, tapi kita rasa peniaga-peniaga kecil dia anak tirikan. Bukan saya je. Saudara Rashid ni, dia ni buat marketing. Dia ada beberapa syarikat. Ada juga dia buat marketing untuk sate, dia buat marketing untuk cak ketiau dan sebagainya. Dia peniaga, jadi dia faham. Kami apa yang peniaga-peniaga kecil yang sampai informasi pada saya, dia rasa macam dia anak tirikan, disisihkan. Kenapa suara dia tak didengari? Sekurang-kurangnya panggillah wakil ataupun buat secara random. Oh, kalau semua bersetuju apa, okey, maknanya majoriti. Tetapi bukan bermakna kalau kerajaan buat itu tidak ada komplain rasanya. Komplain tetap ada. Cuma bila diambil, bila cerita peniaga kecil, kami dah buat random. Daripada peniaga kecil kami ambil dalam 2,000 suara peniaga kecil. Ataupun kami panggil wakil-wakil peniaga, wakil-wakil peniaga, wakil persatuan untuk mendengar rintihan-rintihan. Dan di atas pertimbangan kedua-dua belah pihak, atas mengambil beberapa faktor. Faktor keselamatan, faktor ekonomi, faktor pelbagai faktor. Maka keputusan yang keluar adalah ni. Jadi ada reason. Kita pun kalau tidak berpihak kepada kita pun, kita boleh melega sekurang-kurangnya suara kita telah didengari. Itu saja. Janganlah menafikan hak peniaga-peniaga kecil ini. Janganlah menafikan hak tokek-tokek kedai tom yam. Janganlah menafikan hak tokek-tokek peniaga burger tepi jalan. Janganlah menafikan hak peniaga-peniaga gerai sate tepi jalan. Kami pun rakyat Malaysia. Kami pun mengundi. Kami pun bayar cukai. Kami pun menyumbang untuk negara juga. Yes. Ya. Jadi kami pun menyumbang. Jangan ketepikan. Jadi kawan-kawan yang tengok minta tolong share. Kita minta berniaga. Supaya apa nak share? Saya bercakap sebenarnya ada orang ramai. Saya jumpa ramai peniaga. Saya cakap jom kita buat live sama-sama nak. Dia buat live sama-sama, kita sampaikan suara hati. Ramai juga yang pertama reason dia, saya tak pandai bercakap depan kamera, saya tak pandai bercakap. Ada yang cakap itu. Betul? Saya tak pandai bercakap, dia kata. Pasal saya bila bercakap depan kamera dia kaku. Tapi kalau support daripada belakang saya okey. Dia ada orang yang boleh bercakap, ada orang yang tak boleh bercakap. It's okay. Ada orang saya malulah depan kamera. It's okay, tapi saya ada idea. Jadi it's okay. That's why saya kata tak apa. Saya cuba buat apa yang mampu. Saya ni bukanlah pandai sangat untuk bercakap, tapi saya boleh bercakap. Allah bagi kelebihan untuk saya boleh bercakap depan kamera, saya boleh bersampaikan, saya boleh bercakap di halayak umum, insya-Allah. Maka saya gunakan kelebihan itu untuk bawa manfaat untuk orang lain. Jadi kita sama-sama memperanan. Yang tak boleh buat live, yang tak boleh sampaikan secara live atau tak boleh ada akses untuk bercakap dengan orang yang berwajib, dengan pihak-pihak berwajib, kita sumbangkan tenaga kita hari ini macam mana? Kita tak boleh bercakap live. It's okay. Tapi kita boleh tekan button share.
Kita boleh tekan button share, sharekan kat grup, ataupun kita sharekan di wall-wall kita supaya mesej ini sampai. Tapi kalau kita dah buat masih tak sampai, is okay. Sekurang-kurangnya kita telah melakukan sesuatu. Saya tak kisah. Orang cakap pada saya, sebab peniaga ni ramai juga yang golongan profesional. Betul ke? Betul. Ada kawan-kawan saya yang polis pun ada, arkitek pun ada, doktor pun ada. Dia nak tambah pendapatan dia. Jadi saya nak jadi saya orang tanya, Ben, kalau kamu ni hari-hari duk cakap tentang ni, minta dalam live, sedangkan view tu tak ramai pun, minta dalam live, adakah kalau tak jadi apa-apa tak apa, it's okay. Jangan risau benda itu jadi tak jadi, itu semuanya Allah punya ketentuan. Yang saya boleh jaga, saya boleh bercakap, kenapa saya tak bercakap? Anda boleh share, kenapa anda tak share? Anda boleh sampaikan dengan button share, tak kena bayar pun. Tekan button share, tak kena bayar pun. Anda tak share. Lepas tu anda mungut, apalah, tak boleh lah di kerajaan ni. Pukul 8. Naiklah sikit. Daripada kita bercakap, tak puas hati sorang-sorang, duduk kat rumah, duduk kat dapur sorang-sorang, tak puas hati. Dan kita tak buat apa-apa. Bercakap pun tidak, share pun tidak, like pun tidak, apa pun tak buat. Memang itu confirm tak ada. Tapi kalau kita cuba bercakap, cuba share seboleh sebanyak yang boleh. Mana tahu izin Allah, dengarlah suara kita, terdengarlah suara kita dekat atas ni, mungkin boleh dipertimbangkan untuk kebaikan semua. Why not? Betul? Jadi share lah. Share ni bukan semasa live saja. Mungkin selepas ini pun anda boleh share. Anda boleh share. Selepas habis live saya akan kongsikan. Di wall, di page ini. Jadi anda boleh tengok semula, anda boleh share. Teruskan share, teruskan berusaha untuk sampai kita menghasilkan satu keputusan yang positif. Terus usaha. Jangan risau benda yang kita tak boleh buat. Saya punya motor, ramai orang risau benda yang dia tak boleh buat. Tetapi dia terlupa nak risau benda yang dia boleh buat tapi dia tak buat. Anda tak boleh bercakap, it's okay. Anda tak pandai nak bercakap di halayak awam, tak okay. Anda tak boleh nak live, okay. Tapi anda nak share. Anda boleh share tapi anda tak share. Itu yang tak okey. Jangan risau benda yang kita tak boleh buat, tapi haruslah kita risau benda yang kita boleh buat tapi kita tak buat. Kerana yang boleh kita buat tapi kita tak buat, takut satu hari nanti benda tu akan dipersoalkan. Kita percaya kita satu hari apa saja perbuatan kita kat dunia ni kita akan dipersoalkan. Kalau baik maka hasil dia baik, kalau buruk maka hasil dia buruk. Saya percaya, saya yakin perkara itu memang betul dan benar. Maka saya cuba buat apa yang saya mampu. Sekurang-kurangnya nanti saya boleh cakap pada bila di hari saya dah bercakap. Saya cuba cuma tak sampai. It's okay, usaha. Dia macam kisah Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim, dia ada kisah Nabi Ibrahim apabila Namrud campak Nabi Ibrahim di dalam api yang marak, api yang unggun api dibakar marak, campak dalam Nabi Ibrahim di dalam api yang marak. Lepas tu ada burung ni diambil air dengan paruh dia padam api. Dia cuba padam api burung. Lepas tu ini kisah dia. Okey, saya ada terbaca kisah tu. Bila dia padam api, orang yang lain tanya, kenapa kau padam sedangkan kau tahu api burung tu tadi, air yang kau padam takkan memadamkan api. Dia kata, tak kisah aku tahu boleh tak padam, tapi sekurang-kurangnya aku berusaha juga. Takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala tanya aku, apa usaha aku pada masa itu?
Tapi aku dah boleh cakap, ya Allah, aku dah ambil air dengan semampuan aku untuk padamkan api. Tapi api itu tak terpadam. Samalah macam kita hari ni, ambil iktibar dari penceritaan tu. Anda tak boleh cakap, anda share, mungkin sampai, mungkin tak sampai, sekurang-kurang anda dah share. Ya? Ini order baru. Ya. Order baru. Ha. Kampung pun. Tak ada, bukan. Kira. 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 Dia nak kira dulu tu. Tadi dia tanya harga. Oh, boleh confirm ni. Belum confirm ni tadi. Tak forward tu. Kira dulu tu bagi nama akaun. Okey. Jadi itu je lah. Hari ni. Kita setengah jam ni. Jangan cakap lama nanti orang bosan. Esok insya-Allah umur panjang kita jumpa lagi. Okey? Jumpa panjang kita jumpa lagi. Kalau boleh cakap lepas ni share. Lepas walaupun dah letak ni boleh share dan boleh komen. Komen lah. Komen anda berniaga apa, dari mana, tinggalkan komen anda. Tinggalkan komen anda. Mungkin nanti satu hari nanti kalau ada rezeki, kita dah apa, kalau okey ramai live, saya pun nak datang ke tempat anda, boleh tolong sama-sama kita live. Saya live, boleh kita promote sikit. Bila berniaga dah okey, maknanya dah boleh rentas daerah, dah boleh apa dekat-dekat sini, saya boleh pergi ke kedai anda, kita boleh sambil live. Asyik live kat kedai saya je, kita live kat kedai anda pula. Kita live kat kedai anda, kita sembang-sembang, kalau dah okey, dah dibenarkan, kita boleh live sama-sama promote. Kenapa? Apa kepentingan dia? Tak ada kepentingan dari segi duniawi, tak ada kepentingan. Tapi sekurang-kurangnya saya bantu, saya bawa manfaat tu orang. Saya cuba dalam hidup sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh membawa manfaat kepada orang lain. Jadi, jumpa lagi. Okey, hai, Aslina baru pesan. Allahu Akbar. Pesan Syamsul Ismail, salam. Waalaikumsalam. Batu Cave hujan lebat. Sini pun hujan ni. Bang, tanya bang, tak apa, boleh nak tanya. Mari tanya. Bang, apa dia? Aslina ni. Kena ya. Dalam tu dia sampai rumah tu. Dia Betul? betul Firdaus tu. Betul? Tolong call dia. Call lah sini. Call. Yeah. Ada tadi tanya kami ni, betul. Salam Samsul Ismail Batu Cave apa? Hujan. Mana tadi? Lagi berniaga, ada orang berniaga tadi. Okey. Banyak kat bawah lah. Dia hang macam dia tak jalan. Mailah datang Medan Selera Danau Kota. Kalau nak merasa kepak ayam 15, insya-Allah Masud. Insya-Allah dekat tu. Dekat berjiran kita. Saya belakang Balai Polis ni di Medan Selera, dekat dengan Bang Songkok ni. Okey? Mari live di Bang Songkok, insya-Allah dekat-dekat ni saya boleh sampai. Mungkin nanti esok ke lusa kita set, kita live pula dekat Bang Songkok, kita live pula dekat kawan-kawan kita. Jadi tag anda semua komen. Walaupun lepas saya cakap ni komen anda berniaga apa, nama siapa, berniaga apa, dekat mana tu lepas ni saya boleh jalan-jalan untuk buat live. Jadi dalam ada kesempitan hari ni kita try wujudkan satu orang kata rasa kekitaan itu. Kita rapatkan saf kita berjamaah sama-sama, insya-Allah orang yang jemaahnya hebat. Kalau jemaah kita kuat, insya-Allah rahmat Allah akan turun mencurah-curah. Yang tu. Samsul ni semua geng Bang Songkok dengan YB Street. Oh ya bang Aslina, hai, kami chicken wing sempoi. Ya Aslina. Okey. Nanti lepas ni komen, insya-Allah kita boleh chat-chatkan lagi. Ni hujan di Setapak dah hujan. Tak apa, inilah. Tak apalah nak buat macam mana. Hari ni pun memang menjaga sampai pukul 8 malam. Time ni pula hujan. Hanya tinggal sejam lagi hujan. Memang itulah, susah nak cakap lah. Tapi tak apa, itu dalam konteks ni kita kena bersyukur. Apa yang ada hari ni kita bersyukur. Tetapi bersyukur tu bukan bermakna kita tak boleh perbaiki, ataupun kita tak boleh minta, kita tak boleh doa yang lebih baik. Kena faham konsep bersyukur. Kita sama-sama, saya doakan anda semua, semoga dipermudahkan rezeki, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan diberkati, dipermudahkan segala urusan. Anda yang dalam-dalam ni, yang tukang share, yang meniaga, ya Allah ya Tuhanku, yang meniaga, orang apa, yang tolong share dalam ni, mudahkan dia urusan dia. Murahkanlah rezeki dia ya Allah. Permudahkan setiap urusan dunia dan akhirat dia ya Allah. Yang tolong share, saya doakan kita amin ramai. Dan kita doa, insya-Allah kalau kita doakan, kita mendoakan orang, malaikat akan doa kita. Insya-Allah sama-sama kita melawan pandemik COVID-19 ni, supaya dia
lawan penularan dia, kita jaga SOP, jaga apa, yang tak ambil vaksin lagi boleh ambil vaksin dulu, no problem, boleh daftar dekat MySejahtera tu. Okey, so cerita-cerita tentang kabar-kabar angin ni jangan dengar. Kabar-kabar angin jangan dengar. Okey, kabar-kabar angin ni jangan dengar. Kita takkanlah kerajaan kita, takkanlah KKM nak menyuntik benda-benda chip lah dalam badan kita. Takkanlah macam tu sekali. Takkanlah ulama-ulama kita tak pandai sangat, bodoh sangat sampai nak masukkan racun dalam badan kita. Jadi kalau dengar cerita WhatsApp, cerita Facebook ni macam-macam, yang ni jadi gini. Tapi bila dalam healing krisis itu biasa, kita makan apa-apa jamu ke, makan apa-apa ubat ke, vitamin C ke, memang kita akan ada rasa-rasa macam saya ambil vitamin C pun memang saya akan ada rasa macam first 2-3 days tu memang saya rasa badan macam dedah-dedah, nak demam dan sebagainya. Ini vaksin, benda yang kuat, benda yang baru. Mestilah ada rasa sikit. Cuma hari ni kita apa-apa kita rujuk pada doktor, kita rujuk pada yang pakar. Dia kalau nak tahu, nak kesahihan setiap perkara tu, rujuk pada ahlinya. Anda nak tanya tentang vaksin, anda nak tanya tentang ubat, rujuk dengan doktor, rujuk dengan KKM. Janganlah rujuk dengan tokek sate, mana aku tahu. Ini tanya tokek sate, okey tak okey? Katanya tak okey kot. Tak okey lah. Kita pun percaya daripada tokek sate. Contoh. So semoga kita semua selamat. Keluarga anda selamat. Kita doakan semua rakyat Malaysia selamat. Tak kisahlah orang Melayu, orang Cina, orang India, orang apa. Orang Melayu anak kita, orang Cina anak kita, orang India anak kita, orang Kadazan anak kita. Kita doakan semua sekali. Selamat. Sedih bila dengar ada kes kematian. Okey, kita jaga kita. Saya doakan anda semua terus maju. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa esok